Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat sama-sama berkumpul di masjid kita dan telah kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan sambunglah pengajian kita yang telah kita tinggalkan. Saya ingat sejak 3 bulan yang lalu lah ya, Ramadan, Syawal. Last kuliah itu bulan 2 kot, 3. Baik, di mana last kuliah hari itu kita berkongsi tentang dosa besar yang ke-14, itulah meminum arak ya. Dan saya dah berkongsi dengan tuan-tuan tentang dalil-dalil pengharamannya menurut ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kesepakatan umat Islam dalam hal itu sejak dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat ya. Kerana ia adalah perkara yang qat'i ya, bukan zanni. Hukum Islam ni ada dua, satu yang qat'i ya, satu yang zanni. Qat'i ni makna yang putuslah ya, yang tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan para ulama ya. Ia ada perkara yang disepakati sejak zaman Rasulullah SAW ataupun zaman sahabat Nabi sampai ke hari ini dan sampai hari kiamat. Dan kebiasaannya ia melibatkan perkara yang asas-asas dalam agama. Kebiasaannya lah ya. Itu qat'i ya. Yang mana sebagian besar daripada kita tahu hukum hakam qat'i seumpama itu ya. Minum arak semua orang tahu haram kan. Tak mungkin ada orang yang akan kata arak adalah halal. Tak mungkin lah. Sebab itu kita kata ia qat'i. Kerana Allah Ta'ala menaskan dengan jelas dalam Quran. Saya dah baca ayatnya ya. Dinami pun banyak. Dan ulama telah ijma' atau sepakat dalam hal itu. Itu panggil qat'i. Hukum semayang 5 waktu wajib qat'i. Takkan ada orang yang kata hukum semayang 5 waktu tak wajib, sunat ke ya, haram jauh sekali ya. Hukum puasa di bulan Ramadan qat'i wajib. Takkan ada orang yang kata tak wajib. Itu dipanggil qat'i ya. Dan begitulah hukum-hukum yang lain, hak-hak very basic lah ya. Kadang-kadang sebahagian besar daripadanya ialah al-ma'lum fid din bid-darurah. Semua orang tahu ya. Atau orang bukan Islam pun tahu juga. Bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun tahu. Anak-anak kecil pun tahu ya. Tinggal lagi nak buat tak buat saja. Itu dipanggil qat'i. Dan sesiapa yang ingkar hukum qat'i seumpama ini dihukumkan kafir oleh majoriti para ulama ya. Siapa yang menafikan hukum yang qat'i, betul-betul qat'i lah ya, maka murtad. Sebab itu bila kita belajar tentang asbabur riddah, sebab-sebab murtad ni ada banyak. Salah satu ialah menafikan hukum hakam yang telah diputuskan secara qat'i dan ijma' ya. Satu lagi dipanggil hukum yang zanni. Zanni ni maksudnya hukum yang tidak qat'i. Lawan dia lah. Satu qat'i, satu zanni. Zanni ni makna yang tidak qat'i.
yang berlaku perselisihan di sana sini, terbuka kepada pendapat yang pelbagai, ya. Dan kadang masing-masing ada pandangan masing-masing. Sebabnya banyak, mungkin kerana tidak ada nas yang jelas dalam hal itu, ya. Nas tak ada, ataupun kita kata tidak ada nas yang spesifik. Mungkin lah, ya. Nas ada lah, tapi nas yang am, tak ada nas yang very spesifik, ya. Ataupun ada nasnya tetapi bercanggah antara satu dengan yang lain, ya. Ada riwayat Nabi buat lagu ni, ada riwayat Nabi buat lagu ni, ya. Itu zonni. Mungkinlah ada hukum yang terbaik di kalangan hukum-hukum yang zonni itu. Sebab bila sebut zonni, dia ada banyak pendapat para ulama. Of course lah, dalam banyak-banyak tu ada pendapat yang paling bagus, yang paling kuat, yang paling rojeh, ya. Mungkinlah. Tapi ia masih zonni dan masih terbuka kepada khilaf, ya. Banyak dalam hal awak ibadah baik, dalam hal awak selain ibadah, termasuk muamalah baik, ada banyak hukum hakam yang zonni, lebih banyak daripada hukum hakam yang qat'i. Dalam ibadah paling senang sembahyang, ya. Ulama sepakat membaca Al-Quran adalah wajib dalam solat. Baca Quran sepakat, qat'i, ya, kerana Rasulullah SAW solat baginda akan baca Quran. Tapi apa yang nak dibaca? Zonni. Sebagian kata wajib baca Al-Fatihah, tak baca tak sah solat. Tapi sebagian yang lain kata tidak, as long as baca Quran, that's it. Awak zonni, ya. Dan begitulah yang lain, ya. Kadang-kadang tak melibatkan sah dan batal lah, dia hanya melibatkan perbuatan sahaja. Macam kita nak turun sujud, nak turun kaki tangan dulu ke nak turun lutut dulu, ya. Ada ulama kata macam ni, ada ulama kata macam ni. Ada hadis Nabi atau para sahabat turun tangan dulu, ada hadis sahabat turun lutut dulu, ya. Duduk istirahat sunnah atau tidak? Tadi nak turun lutut dulu ke, tangan dulu ke? Tuan-tuan turun kaki dulu, lutut dulu ke tangan dulu? Of course lah, yang memudahkan turun lutut dulu, ya tak? Yang standard dalam mazhab Syafi'i pun turun lutut dulu. Tapi ada sebagian ulama yang lain dia kata turun tangan dulu, ya. Dan adalah yang paling kuat tu, ada yang rojeh tu, mana ada yang okey lah, kan? Mana-mana pun okey, ikut ilmu masing-masing lah, kan? Saya belajar turun tangan dulu, Ustaz, lebih dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Okey. Saya belajar turun lutut dulu, Ustaz. Hak ni hak nampak hak lebih afdal. Okey, kan? Tak ada apa nak gaduh. Duduk istirahat sunnah atau tidak? Zonni, tak qat'i pun. Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um dia kata tak sunnah duduk istirahat. Al-Um, buku Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang paling latest, dia kata tak sunnah. Tapi dalam Al-Muzani dia kata sunnah. Dua-dua ni buku Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang latest. Tapi yang paling latest Al-Um. Banyak hukum kita ambil Al-Um, tapi sebahagian kita tak ambil Al-Um. Kita ambil dalam Al-Muzani, kita ambil dalam Al-Buaiti. Kesemuanya adalah buku Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya.
Kita kata Imam Syafi'i ada fatwa baru, ada fatwa lama, agak bercanggah antara satu dengan yang lain. Sebenarnya fatwa baru pun ada yang bercanggah antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang fatwa baru ni pun ada dua. Samalah lah konteks duduk istirahat. Kita duduk, ustaz kata sunnah. Sebab sebahagian ulama atau majoriti melihat duduk istirahat itu lebih dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Sorry, majoriti duduk istirahat tidak sunnah. Majoriti tak sunnah. Hambali baik, Maliki baik, Hanafi baik. Tapi yang standard dalam mazhab Syafi'i duduk istirahat. Ada ulama Syafi'i yang pertengahan. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, tokoh besar mazhab Syafi'i sebelum An-Nawawi, dia duduk tengah-tengah. Kalau perlu duduk, kalau tak perlu tak duduk. Zanni, open kepada perselisihan. Jadi bukan isu lah. Dah banyak lagi hukum hakam zanni yang lain. Of course lah dalam hak awal yang furu', hok betul-betul ranting, hok kecil-kecil kan. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Baik. Jadi kita dah bincang sikit sebanyak tentang hal berkenaan, dan malam ni kita nak masuk tajuk yang baru. Itulah dosa besar yang ke-15. Dan saya ingat inilah dosa pertama yang berkait dengan hati. Sebelum ni kita bincang dia berkait dengan perbuatan, amalan tubuh badan. Ini baru bab yang pertama tentang hati. Dosa besar juga, tapi yang melibatkan dalaman kita, batin kita, hatilah. Baik, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku ini memulakan bab ini dengan mengemukakan ayat Al-Quran daripada surah Ghafir ayat yang ke-27. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan berkatalah Musa. Siapa Musa? Salah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada kaumnya pada waktu itu. Dan dia antara nabi yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beza seorang nabi saja. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang latest lah ya. Kita ada nabi tak kurang daripada 124,000 orang. Dan Rasul lebih kurang 313 orang. Nabi Musa antara yang terakhir sebelum Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengaitkan dengan Nabi Musa. Sebab dekat sangat dengan Nabi Musa. Baik, apa kata Musa? Sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhanku. Inni austu bi rabbi. Sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhanku. Ini sifat seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia sentiasa berlindung dengan Tuhannya. Sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang sepatut dilakukan juga oleh kita, umat Rasulullah dan pengikutnya. Itulah sentiasa meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hak awal dunia baik, dalam hak awal akhirat baik. Jadi Nabi Musa pun sama. Dia kata aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kamu daripada setiap orang-orang yang takabur. Yang mana orang takabur itu
tidak beriman dengan hari pembalasan. Inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Ya. Nabi Musa menyatakan kepada kaumnya, aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kamu daripada setiap orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang bangga dan besar diri, dalam hal keadaan dia juga tidak beriman dengan hari akhirat. Ya. Siapa kaum Nabi Musa? Fir'aun, laknatullahi alaih. Fir'aun adalah seorang raja yang mutakabbir. Sebab itu Az-Zahabi rahimahullah bermakna ayat ini kerana perkaitan Nabi Musa dengan kaumnya yang takabur, itulah tak lain tak bukan Fir'aun, laknatullahi alaih. Jadi Nabi Musa kata Fir'aun ni dia takabur, dan aku berlindung dengan Allah Tuhanku dan Tuhan kamu semua daripada setiap orang-orang yang takabur. Ya. Dan kerana Nabi Musa alaihi salam berlindung dengan Allah, Allah Ta'ala memberi perlindungan kepadanya. Ya. Allah Ta'ala jaga dia. Ya. Baik. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mari lagi ayat Quran dalam surah An-Nahlu ayat yang ke-23. Firman Allah, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia, innahu, hu tu dia, ya. Kata ganti nama diri merujuk kepada orang yang tidak ada. Dalam bahasa Arab kita panggil dhamir. Dalam bahasa Melayu kita panggil kata ganti nama diri. Dalam bahasa Inggeris kita panggil preposition. Ya. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak suka kepada orang-orang yang takabur. Innahu, sesungguhnya dia, la yuhibbul mustakbirin, tidak suka kepada orang-orang yang takabur. Ya. Kemudian beliau membawa lagi ayat Quran dalam surah Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berjidal, yakni berdebat pada ayat-ayat Allah. Ya, Allah kata begini, dia kata begini. Allah kata begini, dia kata begini. Ataupun dia tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, sentiasa menolaknya. Jadi dia ada sifat jidal. Jidal ni maksud nak lawan lah, kerja dia nak lawan saja, ya. Itu jidal. Ya. Mereka tidak ada kekuasaan dalam hal itu. Mereka tidak ada ilmu. Sebab itu bila orang-orang musyrikun pada zaman Rasulullah SAW, khususnya di Mekah, mereka tidak mempercayai Al-Quran, Allah Ta'ala suruh Nabi cabar mereka. Kalau kau tak percaya Quran ni, ataupun kau kata dia daripada Muhammad, marilah contoh ataupun ayat yang seumpama dengannya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, kalau kamu tak percaya, rasa sangsi pada Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kamu pun bawa marilah Quran kamu. Ya. Tiba-tiba mereka tak boleh buat main. Allah Ta'ala repeat lagi.
Mungkin sebab suruh buat mari semua kot. Allah Ta'ala kata fa'tu bi'ashari suwarin minhu. Buat mari 10 surah. Tak boleh mari juga. Fa'tu bi'ashari suwarin min mislih. 10 surah buat mari. Tak boleh juga. Wanted daripada Quran. Tadi Allah Ta'ala cabar buat mari macam Quran tu. Cabar pula suruh buat mari 1/3 Quran. Ya. Bukan Mekah, yang Madinah, sorry. Surah Al-Baqarah, surah Madaniyah. Di Madinah. Ya. Tak boleh juga. Allah Ta'ala suruh buat main 3 surah. Ya. Salah satu suar. Tak boleh juga. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam hal ini, dalam ayat ini, mereka nak berlawan dengan ayat-ayat Allah bighairi sultanin atahum. Mereka tak ada ilmu pun. Sultan maksud ilmu, tak ada ilmu pun, saja nak lawan kan. Saja nak berdebat, saja nak menjatuhkan Rasulullah SAW. In fi sudurihim illa kibrun. Tidaklah dalam hati mereka melainkan ada kibr, ada rasa takabur. Ya. Sebenarnya mereka tahu ajaran dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang benar. Muhammad was a trusted man. Muhammad ni orang yang boleh dipercayai, al-amin, trustworthy. Muhammad mana dia pernah tipu. Akhlak pun baik, cakap pun lembut, jahat pun tak pernah sama sekali. Seorang yang amat-amat dihormati, kan? Takkan dia tak betul. Tapi dia pun tak boleh terima kerana dalam hati mereka ada takabur, ada rasa bangga diri, ada rasa sombong. Dia pun bangga dengan ajaran nenek moyang mereka. Dia pun sombong dengan ajaran mereka yang terdahulu. Dia pun tahu tak betul, tapi dia pun tak nak ajaran Muhammad yang baru ni menutupi ajaran-ajaran mereka yang terdahulu. Sementara mereka rugi. Dah lama mereka mempraktikkan riba. Mari Muhammad kata riba tak boleh, contohnya. Walaupun ada peringkat-peringkat dia. Saya dah sebut dulu kan. Riba melalui 4 proses, 4 peringkat, 4 tahap. Tapi kalau riba tak dibenarkan, macam mana kami nak cepat kaya? Dia ada elemen bisnes di situ, perniagaan. Dia tahu Muhammad bawa ni benda betul, tapi aku bisnes. Kalau aku ikut lah ni riba kan, bagi hutang ambil bunga, rugi ya. Jadi dia kata Muhammad ni tak betul. Ya. Ada orang buat bisnes berhala. Jadi kalau kita ikut Muhammad yang kata berhala ni tak boleh disembah, apa bisnes lagi aku nak buat? Aku buat berhala ni sejak zaman tok nenek aku lagi. Datuk aku buat berhala, bapa aku buat berhala. Aku pun jadi toki berhala yang lebih besar lah daripada bapa aku, daripada datuk aku. Jadi Muhammad kata berhala tak boleh ada. Macam mana? Rugi ya kan? Bisnes. Hari ni pun banyak benda yang dikaitkan dengan agama kerana bisnes. Jadi ada takabur di situ. Maka Allah Ta'ala berkata pada hujungnya, fasta'iz billah, maka minta berlindunglah daripada Allah. Ya. Jadi kita adalah sentiasa meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat takabur dan orang-orang yang takabur, termasuk diri kita sendiri. Ya.
Dan banyak jenis kesombongan yang ada pada manusia. Ini sifat biasa manusia. Ia tidak ada pada bangsa-bangsa tertentu, dia ada pada semua orang, malah pada agama-agama tertentu. Tak adalah kata orang Islam tak ada sifat ini, orang Islam pun sama juga, ya. Sebab itu Syekh Zahir Asy-Syahri dikarang satu buku tentang takabur. Al-Kibr tajuknya, takabur. Kibir ni takabur lah, ya. Kibir, takabur, istikbar, sama saja. Sudah menjadi sifat kebiasaan manusia, dia akan rasa lebih berbanding orang lain. Itu takabur lah tu. Walaupun dia tak cakap, tapi dalam dirinya. Itu permulaan kepada takabur dalam diri dia tu. Kadang-kadang dia ada sifat at-takabur fil ilmi. Dia rasa dia lebih pada orang dari sudut ilmunya. Kadang-kadang ada sifat at-takabur fil mal. Dia rasa dia ada lebih harta berbanding orang lain. Dia ada rasa macam tu. Kadang-kadang ada sifat takabur dari sudut anak pinak. At-takabbur fi nasab wal aulad. Takabur dari sudut keturunannya. Aku keturunan bangsawan ni. Ada rasa megah, ada rasa kalau lalu orang nak kena hormat pasal bangsawan kan. Aku Said ni. Said ni keturunan Rasulullah ni. Contohlah, tak semua pun. Kita ada ramai kawan yang Said okey je kan. Said ke tak Said ke sama je, tak ada beza pun. Kalau keturunan diambil kira dalam Islam, tak ada bezalah kita dengan Hinduism, kasta. Dalam Hindu, orang yang kasta atas tak boleh kahwin dengan kasta bawah kan. Malah kita disuruh menghormati Ahlul Bait. Tapi di sisi Allah mereka sama saja. In the eye of religion, di kacamata agama sama saja. Hormat saja. Tapi mereka pun belum tentu boleh tolong diri mereka. Masing-masing di hadapan Allah bertanggungjawab di atas diri masing-masing. Tak ada lebih antara satu dengan yang lain. Baik. Jadi ada takabur bin nasab, keturunan, wal aulad, dan anak-anak. Bila kita ramai anak berbanding orang lain, kita rasa kita lebih lah kan. Rasa lebih, bersyukur tak apa. Tapi bila kita rasa lebih, kita mula nak memperendahkan yang lain, nak mempelekehkan yang lain. Itu takabur, ya. Mungkin kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih dari sudut ilmu, alhamdulillah. Kita lebih dari sudut amal soleh, alhamdulillah. Kan, boleh mari masjid, ya, boleh buat benda-benda yang lain, boleh baca Quran. Ada orang tak boleh baca Quran, gigi semua dah cabut, pakailah gigi palsu kan. Tapi baca Quran tak sama dengan orang gigi biasa, ya. Ada orang diberi kelebihan harta, diberi kelebihan anak pinak, mungkin dia rasa dia lebih sebab biasalah manusia kan, ya. Maka dia terus menyandarkan kelebihan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Taala bagi aku ilmu, alhamdulillah. Allah Taala bagi aku sihat, alhamdulillah. Allah Taala bagi aku harta, ya. Dan kita sentiasa berkata, hada min fadli rabbi, ini adalah kelebihan kurniaan Tuhanku kepada diriku. Maka terkeluar kita daripada takabur, dan itulah yang dikehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, antara sebab Allah Taala menghalau syaitan daripada syurga dan memanggilnya sebagai orang yang kafir atau kufur ialah kerana takabur. Bukan kerana dia tak nak sembah Allah,
Tapi kerana dia takabur, tak kala ia diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila Allah Taala ciptakan Adam, Adam ni manusia. Manusia kan? Mana hebatnya? Tak ada hebat manusia ni. Kau nak dibandingkan dengan malaikat, dengan jin, iblis atau seumpamanya, fizikalnya, depa lagi hebat. Kan? Macam tak boleh lawan lah. Tapi itu bukan soalnya. Soalnya ia perintah Tuhan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bila Allah Taala ciptakan Adam alaihi salam, manusia yang kerdil, Allah Taala kata, sujudlah kamu semua kepada Adam ini. Fasajadu, maka semuanya sujud. Tak terkecuali seorang pun. Di kalangan malaikat dan jin yang ada pada waktu itu. Hak dengar perintah Allah tu, semua sujud. Ya. Illa iblis, melainkan iblis. Pasal apa dia tak nak sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia engkar dan dia takabur. Dahlah dia tak nak buat. Dia takabur pula. Dalam ayat yang lain Allah Taala rekodkan, dia kata ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Pasal apa kau tak nak sujud? Dia ada alasan dia. Kerana aku lebih baik daripada dia. Kamu ciptakan dia, wahai Tuhan, daripada tanah. Tanah apa yang ada tanah ni? Kan? Wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku daripada api. Khalaqtani min narin. Dia sebut diri dia dulu tu. Kamu ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan dia daripada tanah. Jadi pada pandangan dia, dia lebih mulia daripada Adam. Api itu lebih mulia daripada tanah. Kan? Tak tahulah betul ke tidak. Tapi dia sangka macam tu. Maka Allah Ta'ala kata wa kana minal kafirin. Da'allah dia daripada orang-orang yang kafir. Ya. Jadi kita kena cuba sebaik mungkin untuk tidak tergolong di kalangan orang-orang yang takabur, ya. Kibir. Sikit-sikit pun tak mau, ya. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, bainama rajulun yatabakhtar fi burdaihi id khasafallahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika mana ada seorang lelaki, dia berjalan dengan sombong. Berjalan tu nampak sombong tu. Oh, ada beza jalan orang sombong, jalan orang tak sombong, ya. Sebab itu Luqman Al-Hakim dalam Quran, dalam surah Luqman, dia berpesan kepada anaknya 6 atau 7 perkara. Antaranya jangan syirik kepada Allah. Saya pernah baca ayat tu. Antaranya juga ialah wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dengan kesombongan. Jalan biar tawaduk, jalan elok je. Jangan bagi nampak orang tengok engkau berjalan ni sombong, kata Luqman kepada anaknya. Ya. Jadi Nabi kata, ada orang lelaki ni dia berjalan dalam pakaiannya dalam keadaan sombong. Lantas Allah Ta'ala memperosokkan dia ke dalam bumi. Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam bumi. Dan dia meronta-ronta dalam bumi itu sampai hari kiamat. Ya. Ni saya ni. Ada orang ni dia sombong, berjalan sombong. Berjalan je sombong, berjalan dengan kesombongan. Macam mana tak tahulah kan. Mana dia rasa dia hebat daripada orang lain, dia sombong, berjalan. Allah Ta'ala benamkan dia dalam bumi. Ya. Dan dia meronta-ronta dalam bumi itu sampai hari kiamat.
tapi tak tahu kat mana. Ya? Jadi jangan main-main, ya? Jangan sombong-sombong, ya? Takut Allah Ta'ala timpa musibah pada waktu itu juga. Ini berjalan sombong ni, bukan bercakap, bukan buat, baru berjalan, kan? Tak mudarat orang lain pun. Ini kalau kita cakap nyakit hati orang. Dah tahu member tu lama tak ada anak, tanya bila kahwin. Lama dah kahwin, tak nak tak ada anak lagi. Tak ada buat kot. Ada gurau macam tu. Sombong lah tu, betul tak? Dah tahu member tu tak ada anak, tanya bila dapat anak ni, buatlah ini. Aku 5 dah anak, contoh, ya. Kadang-kadang orang tak sedar yang dia cakap tu boleh menyakit hati orang lain. Tahulah kau anak ramai, kan? Contoh, ya. Jumpa kawan, bila nak tukar kereta ni? Lama dah kau pakai kereta ni. Tahulah kau pakai kereta baru. Contoh, ya. Jangan. Ya. Kadang-kadang benda macam biasa dan kita anggap kawan kita ni rapat dengan kita, okeylah sebenarnya. Kadang-kadang ia juga mempunyai unsur-unsur kibir atau besar diri yang boleh membawa kepada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam Sahih Al-Bukhari, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala zurri yata'uhumun nas. Ya. Esok-esok pada hari kiamat, orang-orang yang angkuh, sombong akan dikumpulkan seumpama debu-debu dan dia akan dipijak oleh manusia pada waktu itu. Kat dunia dia besar, dia hebat, tapi kat akhirat dia jadi macam debu je. Orang lain pakai duk pijak dia. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Hari akhirat, kan? Tak tahu. Ya. Macam Nabi kata lah, hari kiamat nanti ada orang berjalan dengan kaki, ada orang berjalan dengan muka. Sahabat kata, macam mana berjalan dengan muka tu? Kat dunia tak pernah tengok orang berjalan dengan muka, ada tak? Nabi kata, alladhi amsyahum fid dunya ala arjulihim laqadir ala ayyumsyahum yaumal qiyamah ala wujuhihim. Sebagaimana Allah Ta'ala membuatkan mereka berjalan, manusia berjalan di bumi dengan kakinya, begitulah Allah Ta'ala juga berkuasa untuk nak menjadikan manusia berjalan dengan mukanya pada hari kiamat. Kita tak boleh nak bayang. Lepas tu sahabat tanya, jalan dengan muka macam mana? Muka kat bawah, kaki kat atas lah. Macam unlogik. Memanglah kat dunia unlogik, tapi dalam kes ni pun sama lah. Orang-orang yang takabur, dia hanya akan jadi macam debu, mana dan dipijak-pijak oleh manusia lain, tak ada nilai. Ya. Maka barang siapa yang sombong sebagaimana sombongnya iblis, maka dikhawatiri keimanannya juga tidak memberi manfaat kepadanya, dan dia akan mendapat murka dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tak adalah tak beri manfaat, kerana selagi kita ada la ilaha illallah, kita muslim. Cuma dosa besar lah, ya. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Mas'ud, al-kibru safhul haq wa ghamtun nas, ataupun setengah riwayat wa ghamsun nas. Takabur ini ialah meremehkan kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Ya. Itu bentuk takabur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyatakan, surah Luqman ayat 18. Tadilah dia pesan anak dia jangan berjalan dengan sombong. Dia kata innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Pasal apa tak boleh, tuan? Pertama, of course lah, kerana bila ada kesombongan,
Dia tak bagus untuk kehidupan manusia tu sendiri, masalihil ibad, untuk kemaslahatan manusia. Betul tak? Dan yang kedua ialah kerana sifat sombong ni ada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tak boleh dimiliki oleh orang lain. Sifat Allah ni ada yang boleh dimiliki oleh orang lain. Ada. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat rahmat, dan Allah Ta'ala suruh kita pun jadi rahmat juga, kan? Tapi ada sebagian sifat tak boleh. Sifat takabur, sifat Allah. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Kita boleh puji diri sendiri? Tak boleh. Ya? Allah Ta'ala takabur dalam Quran banyak. Hatta kita pun ketika sujud, kita puji Allah sebagai takabur. Nabi SAW bila sujud, ada kalanya Nabi membaca Subhanazil Jabarut wal Kibriya, Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Ya? Umpama yang diriwayatkan dalam Sunnah Abi Daud daripada Abi Hurairah. Insya azan dulu. Ada soalan ke? Ada nak tanya apa-apa boleh datang. Nanti saya jawab sikit.
Okey, baik. Kat mana tadi? Tadi kan Nabi SAW bila baginda sujud tengah sembahyang kan, turun sujud. Letak tangan kan, letak tangan dulu ke, letak lutut dulu ke, tak kisahlah. Orang kata kita mazhab Syafi'i tak boleh turun tangan dulu, kena turun lutut dulu. Okey je. Turun tangan dulu pun sunnah Nabi juga. It's not an issue lah. Tak kisahlah. Tapi bila Nabi sujud, Nabi kadang-kadang baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Seumpama yang diriwayatkan dalam buku-buku sunan sahih daripada Huzaifah. Adalah Sahih Muslim dan selain, ya. Itu juga digalakkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Al-Um. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam sebagai bahasa buku fiqhnya menggalakkan kita baca yang itu. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal A'la. Azim rukuk, sujud a'la. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ada riwayat Nabi tambah wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu yang distandardkan oleh sebagian ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kadang-kadang Nabi baca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar memuatkan sebahagian besar bacaan-bacaan Rasulullah SAW ketika sujud. Bacalah mana-mana bacaan, kerana semuanya adalah bacaan Rasulullah SAW. Ya. Subhan Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Ya. Banyak mensucikan Allah lah. Lafaz tu beza-beza, tapi maksud dia lebih kurang sama lah, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi dah dekat-dekat nak wafat, tak kala turun iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Ini surah terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW di sisi majoriti ataupun sebagian para ulama. Allah Taala suruh bertasbih, kemudian minta ampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi pun mula membaca Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih, di luar salat dan di dalam salat, especially ketika sujud. Aisyah kata Nabi banyak baca ketika akhir usianya dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Banyaklah bacaan Nabi itu. Ada kalanya Nabi juga membaca Subhanazil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Ya. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bila sujud, Nabi kata Subhanazil Jabarut. Maha suci Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Wal Malakut, segala kerajaan. Ya. Kerajaan di dunia banyak, tapi di akhirat hanya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kerajaan yang lain. Kita pun esok-esok kalau masuk syurga, kedudukan kita hak paling lekeh ialah seumpama 10 orang raja di dunia. Tak apalah tak ada raja kat dunia pun, janji masuk syurga je. Ya? Paling rendah pun seumpama 10 orang raja di dunia, bukan seorang tau, 10. Macam itulah kedudukan yang paling akhir ataupun paling rendah dalam syurga. Ya, seumpama diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wal kibriya, dan maha takabur, Allah je takabur. Ya. Wal azamah, dan yang maha agung. Ya. Jadi sifat kibir hanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi serahkanlah sifat itu kepadanya, dan jangan sesekali kita ambil sifat-sifat yang
tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara memang kita tak layak pun, kan? Kita kaya, siapa bagi kita kaya? Memanglah Allah Taala, memanglah kita yang usaha. Banyak orang usaha tak kaya-kaya pun, buat bisnes rugi, buat bisnes rugi, buat bisnes rugi. Pasal yang menentukan bukan kamu, kamu hanya berusaha saja. Betul tak? Kan? Ya. Siapa yang bagi kita ilmu? Pandai. Kita belajar dalam satu kelas ada 40 orang. Semua tak sama. Gurunya sama, subjeknya sama, kelasnya sama, tapi kepandaian tidak sama. Kan? Siapa yang bagi? Allah. Kita usaha saja. Kan? Begitulah yang lain, ya. Semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kembalilah pemberian itu kepadanya dan syukurlah banyak-banyak. Kerana tanpa keizinan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun tidak mempunyai apa-apa, tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Maka sama-samalah kita merendah diri antara satu dengan yang lain, dan tidak sesekali kita mengangkat diri kita lebih baik, lebih bagus berbanding orang lain, insya-Allah taala. Jadi saya rasa setakat itu dulu malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah